Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Harwati dan rakan-rakan. Kami daripada kumpulan 1 yang terdiri daripada Airin, Syafiqah, Syakirah, Asiah dan Nabihah. Kumpulan kami telah memilih tajuk isu dan cabaran pelaksanaan pendidikan semasa pandemik COVID-19 bagi tugasan subjek falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Okey, saya teruskan dengan pengenalan. Pendidikan adalah salah satu agenda yang boleh mempengaruhi kualiti dan ketamadunan sesebuah negara. Pendidik perlu berupaya merencana dan menganalisis kaedah dan tata cara pendekatan pengajaran. Pelaksanaan penyampaian ilmu yang baik dapat merangsang pelajar mengaplikasi gaya pembelajaran yang lebih berkesan. Sistem pendidikan yang dilaksanakan negara ini mengalami perubahan drastik berikutan negara berhadapan dengan krisis penularan pandemik COVID-19. Namun, kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dahulunya dijalankan secara bersemuka perlu diubah kepada kaedah pembelajaran dari rumah. Seterusnya, konsep definisi. COVID-19 adalah virus yang menjadi penyebab penyakit pernafasan yang berlaku di Wuhan sehingga merebak ke negara Malaysia. Masalah ini turut menjejaskan sistem pendidikan di Malaysia. Proses pengajaran dan pembelajaran PDP mengalami perubahan drastik dan terjejas teruk apabila semua sekolah perlu ditutup sepenuhnya. Kaedah PDP yang sebelum ini dijalankan secara bersemuka perlu diubah kepada kaedah pembelajaran di rumah PDPR dengan cara berinteraksi dengan menggunakan piawai internet. Para guru dan pelajar perlu mempunyai komputer atau telefon untuk digunakan dalam sesi PDP secara atas talian. Menurut AI dan Karin 2022, pihak kerajaan masih berusaha untuk menjamin pembelajaran pelajar-pelajar terus berlaku. Maka, PDPR secara atas talian menjadi satu amalan PDP dalam trend baharu. Seterusnya adalah teori. Teori yang pertama adalah teori kognitif, di mana teori ini menerangkan bahawa pembelajaran adalah perubahan pengetahuan yang disimpan di dalam memori. Piaget mengatakan bahawa proses pembelajaran adalah satu proses dalaman yang berlaku di dalam akal fikiran yang tidak diperhati secara langsung daripada tingkah laku. Dalam pembelajaran, pelajar perlu kreatif untuk dalam mengadaptasi maklumat berkaitan dengan pembelajaran. Teori yang kedua adalah teori tingkah laku, di mana pembelajaran yang memberi rangsangan dan gerak balas yang boleh diperhati, dikawal, diramal dan dikaji. Pembelajaran klasik adalah pembelajaran tindak balas emosional dan fisiologis seperti ketakutan, manakala pembelajaran operan adalah tindak balas yang dialami dalam kehidupan seharian. Teori yang terakhir adalah konstruktivisme, di mana pelajar membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. Mereka perlu berusaha sendiri dan bukan berpindah daripada guru kepada pelajar. Contohnya, pembelajaran berpusatkan murid, di mana penglibatan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Seterusnya adalah isu yang dibangkitkan dan cadangan penyelesaiannya. Kami menjumpai 4 isu, iaitu isu pertama adalah PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Bagi memutuskan penularan wabak COVID-19, Menteri telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan dengan menutup sektor termasuk sektor pendidikan. Dan cadangan untuk menyelesaikan masalah ini, PDP yang dijalankan secara bersemuka perlu dijalankan secara atas talian seperti menggunakan aplikasi Zoom, Skype, Microsoft Teams dan ataupun WhatsApp. Isu yang kedua adalah pindaan tahun sekolah, di mana perlu menetapkan semula tarikh peperiksaan awam, khususnya peperiksaan besar seperti SPM, STPM dan STAM pada tahun 2020. Dan cadangannya adalah PDP yang perlu dilaksanakan secara home based learning mengikut kesesuaian guru dan murid dengan pengawasan oleh pentadbir dan sekolah masing-masing. Daripada sini, pelajar tidak akan ketinggalan dalam pelajaran bagi menghadapi peperiksaan tersebut. Isu yang ketiga adalah isu mengaplikasi teknologi terkini. Pemimpin sekolah dan guru perlu menstruktur semula proses PDP kepada pembelajaran berteknologi digital. Dan cadangan untuk menyelesaikan masalah ini adalah Kementerian Pendidikan menyediakan pelbagai
platform pembelajaran yang digital yang berpotensi seperti webinar dan edweb untuk guru-guru. Dan isu yang terakhir adalah kemahiran insaniah, di mana guru susah untuk berinteraksi bersama pelajar dan susah untuk membentuk kemahiran insaniah ketika di sekolah dahulu. Dan cadangannya adalah penggunaan bahan bantu mengajar adalah penting kerana ia bergantung kepada sumber yang digunakan oleh guru. Seterusnya adalah bahagian mini kajian. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif guru terhadap isu dan cabaran pelaksanaan pendidikan semasa pandemik COVID-19. Yang kedua, kajian ini bertujuan untuk menepasti cara yang berkesan dalam mengatasi isu dan cabaran pelaksanaan pendidikan semasa pandemik COVID-19. Reka bentuk yang terlibat dalam kajian ini adalah secara kajian kualitatif. Seterusnya, responden terdiri daripada 5 orang guru yang terdiri daripada sekolah rendah dan juga yang mengajar di kawasan luar bandar dan di bandar. Instrumen kajian ini dijadikan secara temubual dan kaedah pengumpulan data adalah secara primer dan juga sekunder. Temu bual ini terdiri daripada 5 orang guru sebagai responden yang mempunyai pelbagai jenis latar belakang. Antaranya ialah 2 orang guru lelaki, 3 orang guru perempuan, 2 orang guru yang mengajar di sekolah menengah, 3 orang guru yang mengajar di sekolah rendah dan 2 orang guru yang mengajar di sekolah bandar, 3 orang guru yang belajar di luar bandar. Terdapat 5 soalan yang diajukan dalam temubual ini kepada 5 orang guru sebagai responden. Soalan pertama adalah, cabaran utama yang dihadapi untuk melaksanakan pembelajaran semasa COVID-19 melanda adalah melibatkan kekangan semua pihak, iaitu guru dan pelajar terhadap pembelajaran dalam talian. Dan cadangan untuk mengatasi isu ini adalah untuk memastikan proses pembelajaran berjaya. Boleh berikan pandangan cikgu? Jadi 5 orang guru ini menjawab. Guru A menjawab pihak kerajaan seharusnya memahami masalah masyarakat dan memberikan modul yang dihantar ke rumah pelajar. Guru B memberi cadangan supaya peranan pihak pentadbir merancang PDPC yang lebih berkesan. Seterusnya, kerjasama ibu bapa juga diperlukan dari segi pemantauan. Guru C memberi pendapat bahawa guru seharusnya memberi buku modul alternatif kepada murid. Guru yang keempat memberikan cadangan penyediaan RPH sebelum melaksanakan PDP dan bahan bantu mengajar BBM yang sesuai. Guru E memberi cadangan supaya memberi bantuan gadget kepada pelajar yang kurang mampu serta memberikan ganjaran kepada murid yang terlibat. Soalan kedua adalah, bagi pendapat cikgu, apakah persediaan yang sewajarnya untuk menghadapi fasa persekolahan bagi pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan awam pada tahun tersebut? Berikut adalah jawapan yang diberikan oleh 5 orang responden guru kepada soalan ini. Yang pertama, menggunakan pendekatan teknologi seperti quizzes. Yang kedua, mengadakan kelas tambahan secara personal seperti di platform Flipped Classroom. Yang ketiga, memberikan tumpuan kepada soalan-soalan yang bersasar seperti soalan spot. Seterusnya, guru boleh membuat perbincangan dengan lebih kerap secara atas talian bersama pelajar. Seterusnya, pelajar mestilah mempunyai persediaan mental dan fizikal yang baik sebelum menghadiri kelas. Pelajar juga sewajarnya membuat jadual waktu. Seterusnya, yang terakhir, mengubah dan mengurangkan silibus bagi peperiksaan pada tahun itu sahaja. Soalan 3, pada pengalaman cikgu, bagaimanakah cabaran ini membantu cikgu untuk menambah baik BBM yang cikgu gunakan sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran dalam talian? Adalah dengan memberikan tugas kepada pelajar berkenaan isi pelajaran dalam bentuk video atau rakaman kreatif. Manakala guru B pula menyatakan bahawa meneliti semula kandungan dokumen standard dan pentaksiran, selain itu memahami kesukaran ibu bapa menyediakan kemudahan gadget. Guru C pula menyatakan untuk meneroka pelbagai platform untuk membina BBM dalam bentuk elektronik. Bagi guru D, guru harus menyediakan BBM yang mempunyai peneguhan positif sepanjang tempoh pembelajaran berlaku. Selain itu, permainan interaktif boleh dijadikan sebagai BBM seperti quizzes dan juga Quizwizard.
Okey, bagi guru E pula, pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek ataupun memberikan murid tugasan yang berkaitan dengan blog dan konten kreator. Soalan 4 adalah, bolehkah cikgu huraikan sedikit isu dan cadangan semasa mengajar di fasa pandemik? Okey, untuk guru A, isunya adalah kebanyakan ibu bapa sendiri tidak mempunyai telefon bimbit. Jadi cadangan guru adalah guru akan mengadakan ziarah cakna ke rumah ibu bapa. Di guru B pula, isunya adalah murid tidak menguasai kemahiran teknologi. Jadi cadangan adalah dengan memberi arahan dan panduan yang jelas. Bagi guru C pula adalah isunya ialah pelajar tidak menggunakan teknologi sebaik mungkin. Jadi cadangannya adalah guru menggalakkan ibu bapa untuk mendedahkan anak-anak mereka dengan teknologi. Bagi guru D pula, isunya adalah guru dan pelajar mengalami kekangan untuk menggunakan teknologi. Cadangannya adalah pendedahan teknologi kepada pelajar mestilah sentiasa berpanjangan. Isunya adalah guru-guru agak sukar untuk mengajar atas talian dan cadangannya kerajaan perlu menyediakan capaian internet yang meluas serta berkualiti. Soalan terakhir, apakah harapan cikgu terhadap sistem pendidikan di Malaysia jika satu hari nanti perkara ini akan berulang kembali pada masa akan datang? Respon daripada guru A adalah sistem pendidikan di negara kita ini perlu dikembangkan lagi. Manakala daripada respon guru B adalah kompetensi pemimpin dan guru dari aspek ASK perlu dipertingkatkan, diperbaharui dan anjal mengikut situasi. Bagi guru C pula, pihak KPM perlu lebih pantas memberi solusi atau gerak kerja alternatif kepada guru-guru bagi melaksanakan tugas-tugas guru. Manakala guru D pula menyatakan bahawa pihak KPM seharusnya menggalakkan kursus-kursus pendidikan digital terhadap guru-guru. Dan selain itu, guru E pula, guru perlu lebih bersedia menghadapi pembelajaran atas talian, manakala kementerian harus mewujudkan silibus yang sesuai dengan pembelajaran atas talian. Okey, seterusnya pada skop perbincangan, untuk soalan yang pertama, peranan pelbagai pihak adalah kunci utama untuk memastikan proses pembelajaran ini berjalan lancar, iaitu pelajar itu sendiri, guru-guru, ibu bapa, pihak pentadbir, pihak sekolah dan semua masyarakat. Kerjasama amatlah diperlukan untuk memastikan proses pembelajaran atas talian ini berjalan dengan lancar. Seterusnya, soalan kedua, fasa pembelajaran ini telah memberi impak yang besar kepada guru dan juga murid. Penggunaan medium atas talian seperti Quizizz, Kahoot dan sebagainya telah memberi kaedah yang paling mudah untuk memantau proses pembelajaran para pelajar. Namun, para guru juga hendaklah membuat satu buku modul yang berasaskan daripada soalan-soalan spot untuk memastikan tiada pelajar yang tercicir sepanjang proses pembelajaran atas talian. Untuk soalan ketiga, bagi memastikan proses PDPC lebih menarik dan dapat meningkatkan motivasi pelajar, pihak guru mestilah menyediakan bahan BBM yang berbentuk elektronik seperti menggunakan aplikasi Canva, Quizizz, Kahoot dan sebagainya. Dan pihak guru juga perlulah membuat modul alternatif yang terdapat nota-nota ringkas dan juga soalan-soalan yang berkaitan dengan mata pelajaran supaya tiada pelajar yang tercicir semasa proses pembelajaran berlaku. Soalan keempat, kekangan terhadap penggunaan teknologi merupakan isu utama untuk melaksanakan pembelajaran atas talian. Ibu bapa juga perlu menerapkan teknologi berteraskan pendidikan kepada anak-anak mereka supaya mereka tidak leka dengan permainan, tidak leka dengan teknologi hanya untuk permainan games. Dan terakhir, pihak kerajaan perlulah mencari inisiatif kepada kawasan pedalaman yang mana tidak mencapai capaian internet yang baik untuk melakukan proses PDPC. Untuk soalan terakhir, KPM merupakan tunggak utama untuk memberi pendedahan awal kepada guru-guru jika sistem pendidikan semasa COVID-19 berlaku kembali di negara kita, seperti menghantar guru untuk kursus digital dan juga membuat silibus baharu tentang pembelajaran atas talian. Hal ini kerana untuk memastikan guru bersedia untuk menghadapi sistem pendidikan secara atas talian dengan lebih awal, dan juga kepada pihak kerajaan perlu memberi bantuan awal kepada pelajar golongan B40 supaya mereka tidak tercicir dalam pelajaran. Secara konklusinya, sistem PDP di Malaysia telah melakukan banyak perubahan yang drastik dan memberi kesan kepada sistem pendidikan. Kita juga melakukan sistem pendidikan atas talian bagi memastikan tidak berlaku sebarang keciciran kepada pelajar untuk mengakses pelajaran sebagaimana hasrat dasar pendidikan negara.
Seterusnya, antara rujukan yang membantu dalam penulisan kami, selebihnya kami letakkan di dalam report. Sekian, terima kasih.